السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 18. Baharul Mazi jilid 18. Muka surat 14. Muka surat 14. Kita masuk tajuk bab ma jaa fi sifati darajatil jannah. Syurga ni dia bertingkat-tingkat. Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya dalam syurga itu berpangkat-pangkat tempat tinggal. Ada yang lebih tinggi tingkat dan tempat tinggalnya, dan ada yang rendah menurut sekira-kira salehnya semasa di dalam dunia ini. Itu dia. Dia nak abang, di akhirat esok dia ada peringkat-peringkat, dia ada tingkat-tingkat. Orang yang paling banyak buat amal saleh, dia duduk tingkat paling atas. Dia duduk peringkat yang tertinggi. Orang yang kurang amal duduk bawah sikit, bawah sikit, bawah sikit, dan begitulah seterusnya. Dia kata. Maka boleh diibaratkan tempat tinggal dalam syurga dan tingkat-tingkatnya itu sebagaimana ibarat rumah yang bertingkat-tingkat dalam dunia. Dia kata macam kita atas dunia ni juga, rumah ada rumah flat, ada apartmen, ada kondominium, dia ada rumah bertingkat-tingkat ni ada. Kalau kondominium bagus ni atas sekali dia panggil penthouse. Yang tu paling mahal, harga sampai juta-juta. Tingkat bawah-bawah pada dia ni ada 700,000, ada 600,000, ada 500,000. Begitulah paling murah pun 250,000. Kalau apartmen pun macam tu, duk main 200-300,000. Kalau main rumah flat dia duk main 40-50-60,000 macam tu. Macam mana atas dunia ni dia ada tingkat-tingkat macam tu, harga tak sama antara satu tingkat. Maka demikian Allah buat di akhirat esok, syurga pun bertingkat-tingkat. Antara tingkat atas dengan tingkat bawah tak sama orang yang masuk dia. Begitu. Maka ada yang tinggal tingkat bawah, ada tinggal tingkat atas, dan ada yang tinggal tingkat yang paling atas sekali. Maka di dalam syurga itu pun demikian juga. Tetapi di sana siapa lebih tinggi derajatnya di sisi Tuhan, maka ialah yang tinggal di tingkat yang lebih tinggi. Di syurga paling bagus punya orang duduk paling atas. Kalau rumah flat kita ni, rumah flat low cost ni, hak murah ni, dia kata siapa kena atas karenanya pasal lift tak ada. Duk pukul kaki naik turun, kurus kering lagu tu. Jadi masing-masing ni bila cabut-cabut undi kena duduk tingkat atas. Pergi cari doktor ni, pelemah suruh buat surat tipu. Abang kata dia ni ada penyakit semput, abang kata dia ni ada penyakit penat, abang kata dia ni ada rheumatism, sakit tulang dan sebagainya. Kira tak mau rumah atas, nak rumah bawah. Di syurga itu hak atas tu paling tinggi. Dia pergi cari doktor di syurga itu nak suruh buat surat pasal tak mau di atas, silap. Pasal sana esok dia lain dengan cerita flat di sini. Maka itulah hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, menunjukkan kepada kita bahawa syurga itu bertingkat-tingkat. Dengan kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil jannah 100 darajah, ma baina kulli darajataini 100 am. Tu dia. Dia kata diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam syurga ini ada 100 tingkat. Syurga dia kata ada 100 tingkat. Dan 100 lapis, semacam rumah yang berlapis-lapis. Barang yang antara tiap-tiap 2 tingkat itu sejauh perjalanan orang yang menunggang kuda laju, sekira-kira 100 tahun perjalanan. Tu dia. Daripada tingkat 1 nak pergi tingkat 2 tu, dia punya jauh dia tingkat 1 dengan tingkat 2. Kalau naik kuda laju ni 100 tahun duk naik kuda tak berhenti, baru sampai tingkat 2. Anak pergi tingkat 100. Pakai penat dengan naik kuda tu lah. Okey, cerita dia lagu tu.
Dia nak habaq di sini bukan cerita naik kuda tu. Dia nak habaq di sini kata tiap-tiap satu tingkat tu luas. Dia nak habaq di sini kata manusia daripada zaman Nabi Adam sampai lah ni, sampai hari nak jadi kiamat esok, semua ni kalau sekiranya jadi orang baik, syurga boleh isi dia. Dia nak habaq yang tu. Takut kau sekali lagi ada kaki nakai seorang duk dengar-dengar dia kata dah nak celih. Dia duk takut tak celih. Orang tak suruh dia fikir celih tak celih. Orang suruh dia fikir macam mana nak bagi dia jadi orang baik. Kalau dia jadi orang baik, dia layak masuk syurga. Hang fikir macam mana nak jadi orang baik. Yang tu saja. Dia tak fikir yang tu. Dia duk fikir celih tak celih. Dia kata ramai orang yang buat pasal dia kata. Ada orang yang jadi lagu ni buat lah. Contoh. Dia kata yang ni, dia kata ini kinayah. Dia kata daripada sangat luasnya syurga itu. Kata At-Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi gharib. Masalah. Mencapai dan mendapatkan darjat syurga dengan amal. Kita nak boleh pergi duduk tu tingkat atas sekali ke tingkat berapa ke, itu berdasarkan amal ikhlas yang kita buat. Maka sesungguhnya siapa membanyakkan ia akan amal, nescaya dapat ia tinggal di tingkat syurga yang paling tinggi. Lagi kuat dia buat amal kebaikan di atas dunia dan amal itu ikhlas, maka lagilah lebih peluang dia untuk nak duduk tingkat yang paling tinggi. Begitu. Maka membanyakkan amal itu ialah dengan tekun beramal dan mempermacam-macamkan amal yang dikerjakan itu. Dua. Satu, tekun, sungguh-sungguh. Contoh, kita kata sembahyang sunat ni, sunat ba'diyah, sunat qabliyah, sunat ba'diyah ni, jangan duk buat di masjid saja, di rumah tak apa. Itu contoh. Contoh paling senang kita nampak. Kita ni tekuh hari rajin, kita main semayang di masjid, insya-Allah lah sunat rawatib ni tak tinggal lah. Tapi tekuh kita tak main semayang masjid, kita semayang di rumah, tak ada sunat-sunat, tak ada, pakai hak fardu tu lah. Betul tak betul tuan? Betul. Sedangkan Nabi SAW, yang kata Nabi Muhammad SAW, Nabi pesan semayang fardu di masjid, semayang sunat di rumah. Nabi kata jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu kubur. Nabi kata. Maksudnya jangan bagi rumah kamu tu mati kerana tidak ada ibadah di dalam dia. Nabi SAW sendiri, semayang fardu di masjid, habis semayang Nabi terus balik buat ba'diyah di rumah. Nabi SAW sendiri semayang qabliyah di rumah, lepas tu baru main masjid. Rumah Nabi sebelah masjid. Jadi Nabi buat lagu tu. Jadi ulama menyimpulkan bahawa sembahyang sunat afdal di rumah. Maka ulama-ulama yang ada kemudian ni berdasarkan kepada hadis itu, maka mereka buat satu kesimpulan lain. Mereka kata kita bila habis sembahyang fardu, kita nak sembahyang sunat ba'diyah, sunat kita pindah sikit tempat, pergi sembahyang sunat di tempat lain. Nabi tak suruh macam tu. Nabi suruh balik sembahyang di rumah. Kita hari ni kita takut masa jenis tak boleh tahan ayat semayang. Lah tak pergi duduk start motor pun boleh baca ayat semayang. Punya tak tahan kita ni. Jadi kita takut kot baca ayat semayang. Kita semayang maghrib. Lepas terus kita buat sunat ba'diyah di masjid. Kita ubah tempat sikit. Ubah tempat sikit tu pun duk ubah tu pun tak tahu pasal apa. Yang duk ubah pasal apa. Duk tengok orang ubah, kita ubah sama. Jadi lagu tu aja. Nabi SAW habis semayang fardu, dia balik semayang di rumah. Ubahlah, ubah tempat. Tapi balik semayang di rumah. Kerana tak mau rumah itu menjadi seperti kubur. Kerana tak ada ibadat dibuat di dalam dia. Maka dia kata di sini satu, dia kata tekun melakukan amal. Maksudnya di rumah ke, di masjid ke, di apakah, semayang ni kita buat macam biasa. Tak mesti semayang di masjid saja kita buat semayang sunat ba'diyah. Di rumah kita tak buat, tak mau. Di mana pun kita tekun buat benda ni. Dan dia kata mempelbagaikan ibadah itu. Buat bagi banyak. Jangan duk konsentrate semayang saja. Derma boleh derma bagi sikit. Boleh duk apa ke apa. Macam-macam kebaikan, kebajikan duk ada. Buat serba sikit. Dia kata. Sebagaimana yang disebut oleh syarak kita. Maka tidaklah semata-mata mengerjakan semayang saja. Sedangkan tinggal segala fardu yang lain. Tak mau macam tu. Semayang ni tengok cukup cantik. Dari sampai naik lebam. Dua tumpuk kau ni. Cukup cantik. Tengok-tengok bini tak kelumbung pula dah. La ilaha illallah. Sedangkan kelumbung tu pun fardu. Jaga hak ni elok dah. Hak nu terbarai pula dah. Jadi dia kata jangan duk tumpu semayang saja. Banyak lagi fardu lain. Maka semua benda yang fardu ataupun yang sunat, jaga semua. Begitu.
Dia kata maka yang demikian itu, jikalau banyak dan tekun sekalipun, nescaya tidak ia dapat mencapai tingkat syurga yang tinggi. Kalau kita ni jaga semayang saja, hak lain tak jaga, tak boleh duduk juga tingkat tinggi. Pasal apa? Sini duduk cuang, bawah duduk bocor. Dia jadi lagu tu. Gundi tu gundi bocor. Duduk buh berai, ni tu saya kira ni awak tak penuh-penuh ni, rupanya bawah duduk cirit. Jadi lagu tu. Semayang apa semua nampak cantik lah, tapi awak nampak rupa-rupanya di rumah duk bocor banyak. Bini dengan cara bini, yang anak-anak dengan cara anak-anak, semua pun jadi terbarai habis ibadat yang dia buat. Kerana banyak dosa yang dikerjakan pula dengan sebab meninggalkan fardu yang lain-lain itu. Tinggal benda fardu itu dosa. Duk buat benda fardu ni tak apa dah. Ada fardu lain tinggal, berdosa pula. Sini pahala, sana dosa. Sini masuk satu, sana buang satu. Sini masuk dua, sana buang dua. Tak ada apa. Tak mau macam tu. Dia kata, maka bermula dalil yang menunjukkan yang demikian itu, yakni mendapat darjat syurga itu dengan amal, ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Muaz bin Jabal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shama Ramadan wa shalla salawat wa hajja al-bait la adri azakara az-zakah am la illa kana haqqan 'ala Allah an yaghfira lahu. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa akan fardu Ramadan tiap-tiap tahun, meninggalkan segala dosa besar, semayang dia 5 waktu, mengerjakan ia akan haji ke Baitillahil Haram, jikalau mengerjakan sekali yang fardunya sekalipun. Dan kata rawi, aku tak ingat adakah Nabi sebut zakat ataupun tidak. Tak siapa yang mengerjakan segala yang tersebut itu, melainkan adalah ia mustahak atas Allah Ta'ala bahawa diampunkan dia. Yakni pasti dan tentu Tuhan ampun segala dosanya yang kecil-kecil. Nabi SAW kata, siapa buat benda ni? Yang pertama, shama Ramadan. Bulan puasa elok. Puasa bukan sekadar tahan makan minum apa daripada jima isteri, bukan tu saja. Puasa habis semua anggota. Mata pun bulan puasa ni tak mau tengok benda-benda tak senonoh, telinga tak mau piduk dengar benda-benda karut dan sebagainya. Puasa sungguh-sungguh. Barang siapa yang puasa dalam bulan Ramadan ni, puasa sungguh-sungguh. Wa sallat salawat, semayang lima waktu, semayang fardu ni tak ada tolak ansoknya. Semayang fardu 5 waktu ni tak ada tolak ansoknya, dia mesti buat dia. Sibuk macam mana pun, kalut macam mana pun, keadaan macam mana pun, semayang dia tak tinggal. Duduk di hospital, kaki patah, semen sebelah dan sebagainya pun, semayang dia tak tinggal. Tuan-tuan, kita nak tahu kuat tak kuat masa tu? Masa tu tahu? Dah gula ni, tu saya kira, tak ada ujian. Waktu duduk atas kaki hospital tu, kaki semen sebelah ke apa ke jadi lagu mana ke, masa tu nak tengok lah. Semayang ke tak semayang. Masa tu nak tengok. Dengan nak buang air, nak kencing, nak berak pun nak kena atas kaki hospital tu. Masa tu nak tengok boleh semayang tak boleh semayang masa tu. Dengan nak buang air pun nak kena tarik tirai tutup, nak kena main ketok bubuh apa semua. Lepas tu nak kena ambil ayat semayang daripada atas kaki tu, nak kena ambil ayat. Tuan-tuan, masa tu nak tengok boleh semayang tak boleh semayang. Kalau masa tu pun kita jaga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak tahu nak abang lah macam mana, kita abdan syakura, kita hamba yang bersyukur pada Allah. Macam mana jadi pun, apa lagu mana pun, mata duk tengok jam aja. Masuk waktu dah, abang kat bini kata tolong Ustaz, pun nak semayang lah ni. Panggil main siapa-siapa, tolong wudu, ambil yang rukun-rukun saja, muka, tangan, kepala sikit, basuh kaki sikit. Allahu Akbar, atas kaki itulah. Atas kaki itulah, Allahu Akbar, semayang. Boleh sampai macam tu punya jaga semayang fardu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan lepas kita. Allah akan nilai keikhlasan kita dalam mengabdikan diri pada dia. Kalau masa tu sihat, elok lah ni pun duk celah lagi semayang. Subuh dalam sebulan ada 5-6 kali terlepas, karut lah. Karut lah. Tengok mengaji ni tak kata lah kilik kitab ni, lekang kulit sampai 3-4 kali duk pergi binding kulit saja. Tengok subuh 3-4 kali sebulan duk terlepas ni, karut punya manusia. Ini kita tak mau macam ni, tak mau. Beragama ini bukan benda main-main. Ini cerita serius, ini cerita kita di sana esok nak susah nak senang, dia bergantung kepada benda-benda yang macam ni. Maka Nabi SAW kata, siapa yang shama Ramadan, bulan puasa betul-betul punya. Wa sallat salawat, semayang 5 waktu, semayang fardu sungguh-sungguh dia jaga. Wa hajjal bait, kok mana pun hati ada ingat.
Kalau sebulan boleh simpan RM5, sebulan boleh simpan RM10, sebulan boleh simpan RM50 pun dia simpan. Dengan niat apa? Duit ni aku nak guna pergi haji. Satu hari sampai masa pergi ke Mekah buat haji. Rawi ni kata, zakat ni aku tak ingat Nabi ada sebut ke tak, dia kata. Tapi hak ni pasti, dia kata. Bak puasa, bak semayang, bak haji, yang ni aku dengar Nabi sebut. Illa kana haqqan 'ala Allah ay yaghfiralah. Melainkan Allah tentu akan ampun orang-orang yang jaga semayang, orang-orang yang buat haji, orang yang puasa buat elok-elok ni, Allah tentu ampun mana-mana dosa kecil yang dia ada buat. Adapun dosa besar, maka berhajat ia kepada taubat, akan sebagai taubat yang sebenarnya. Dosa besar kok mana pun kena taubat, baru Allah Subhanahu wa taala boleh ampun dosa dia. Sambung hadis tu, dia kata, in hajara fi sabilillah au makasa bi ardihi allati wulida biha. Maksud dia sabda Nabi SAW, sama ada berpindah dia daripada negerinya dengan sebab mengerjakan perintah Allah, ataupun tinggal dia di bumi yang diperanakkan dia, yakni tetap tinggal dia di bumi puteranya, tidak pindah dia kerana perang sabilillah dan lainnya, Allah tetap akan ampun dosa dia. Jaga benda ni. Puasa betul-betul. Tuan, kita kuliah bulan depan sekali aja lagi. Pertengahan bulan depan Ramadan lah. Tengok ni masa macam mana punya cepat. Masa ni macam mana punya cepat. Tato duk main Ramadan, tato duk main Ramadan, tato duk main Ramadan. Tengok-tengok kawan kita bebas keluar dah. Sat je. Tak sangka apa benda tu dia duk main macam tu, duk main macam tu, duk main. Masa begitu punya pantai. Demikian Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu dekat kita, Allah yang putarkan masa ni begitu cepat. Tak berasa. Masa baru puasa aja. Pertengahan bulan depan nak mai dah puasa. Puasa buat elok, Nabi kata. Bukan puasa tahan makan minum apa ni saja, jaga betul-betul. Sepanjang bulan puasa tu jaga betul-betul. Mata-mata ni, telinga, mulut tak mau hidup cakap benda tak senonoh, tak elok, semua tak mau. Bulan puasa ni betul-betul kita daftar nama kita masuk dalam satu sekolah, satu madrasah yang akan membersihkan diri kita daripada benda-benda tak elok. Bila didengar oleh Muaz akan sabda Nabi SAW yang demikian itu, lalu bertanya ia kepada Nabi, kata dia, qala Muaz, ala ukhbiru bihadha an-nas? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زر الناس يعملون فإن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. Kata Muaz, adakah tidak boleh? Maksudnya boleh dah. Muaz ni bila dengar Nabi kata, nampak macam Nabi kata ni mudah aja. Puasa buat elok-elok, semayang 5 waktu jaga elok-elok, kalau ada cukup duit ringgit apa semua pergi Mekah buat haji. Jaga benda ni elok-elok. Kalau kita ada terbuat dosa-dosa kecil, Tuhan tentu ampun. Nampak mudah ni. 3 ni aja jaga. Kalau ada buat dosa kecil, Tuhan boleh ampun. Nampak mudah ni. Maka Muaz bin Jabal ni sudah tak boleh tahan. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ala ukhbiru bihadhan nas? Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak boleh ni aku nak pergi habang kat orang semua. Kata hampa kalau jaga 3 benda ni cukup. Boleh tak boleh nak pergi habang dekat mereka benda ni? 3 benda ni hampa jaga cukup. Kalau hampa ada terbuat dosa kecil, Tuhan ampun. Boleh tak boleh ya Rasulullah saya nak pergi habang dekat mereka tentang benda ni? Adakah tidak boleh? Maksud boleh ke tak? Hamba khabarkan pada orang-orang dengan apa yang Tuhan hamba sabdakan tadi, supaya orang-orang semua dapat tahu. Maka sabda Nabi SAW, jangan kamu khabarkan demikian pada semua orang. Nabi pula abang kata, jangan pergi cerita kat mereka. Apa ni kalau dengar yang tu dia kata, lain aku tak buat lah, kita aku nak tumpu 3 ni. Manusia tuan-tuan, yang kata manusia ni mau ada hak senang nak buat hak senang. Manusia, nama kata manusia ni, dia tak pergi cari penyakit susah-susah tak mah. Kalau siapa boleh main habang kat dia, dia kata ni hang dupi semayang tunggin terbalik 5 waktu, bulan puasa duk tahan perut lapang ni semua buat apa? Dia kata ni aku nak beritahu ke hang satu amalan, hang buat yang ni surga ni kerana mak hang depa buah lah. Dia nak buat mana? Dia kata lalu ni hari Senin baca yang ni la haula wala quwwata illa billah saja. Hari Selasa hang baca alhamdulillah 1000 kali. Hari duduk main petua macam tu. Hak ni hang buat cukup nama hang duduk dalam surga dah. Hak lain tak gaduh. Mula dia tanya ya, dia kata betul ke? Kau ni kata aku pernah bohong hang kalau lama ni. Ini semua ayat nak jerat kawan semua. Dia tak jawab betul, dia tak jawab tak betul. Dia tanya balik itu soalan kancing kita dah.
Dah dia kata selama kita duduk kawan ni, aku pernah bohong hang kah? Dia ni pun dengar-dengar boleh sungguh juga. Aku bohong dia dah, dia bohong aku tak nak. Habis kan dah. Habis tengok-tengok mayang dah apa dah, lagu duk meratik sorang-sorang dia, habis. Manusia ni senang aja. Pandai cakap sikit, pergi pelemah dia sikit, depan. Nampak? Duk dengar kata ni nak kena jihad fi sabilillah, nak kena turun perang Badar, perang Uhud, perang apa ni, balik main sampai parut daripada ujung kepala sampai ujung kaki, sampai berpuluh-puluh parut. Duk dengar ni susah ni nak dapat masuk syurga ni. Tahu-tahu main pula senang pula nampak. Hang puasa mau jaga bagi elok-elok, semayang jangan duk tergelincang, jangan duk tinggal-tinggal apa tak mau. Kemudian haji mau ada peluang pergi bang. Yang ni saja hang buat dosa kecil, Tuhan nanti ampun. Ini bagus. Muaz bin Jabal kata, ya Rasulullah, aku nak pergi habang dekat mereka semua supaya semua mereka ni tahu tentang benda ni, boleh tak boleh? Nabi kata, jangan kamu khabarkan demikian kepada semua orang. Biarkan dia tersembunyi, tiada orang ketahui. Nabi kata tak payah habang benda ni, biar orang tak tahu tak apa benda ni. Dan biarkan orang-orang beramal dengan macam-macam ibadat yang lebih daripada semayang dan puasa. Jangan pergi doa habang, bila habang mereka tak buat hal lain lah. Jangan habang, biar mereka buat semua. Mereka tak tahu, mereka baca Quran, mereka sedekah, mereka apa jihad fi sabilillah, mereka nanti buat semua. Biar mereka buat semua ibadat yang ada, biar mereka buat. Seperti berpindah fi sabilillah atau lainnya, mereka hijrah Mekah, Madinah dan sebagainya, turun dalam perang jihad dan sebagainya, supaya tiada orang berpegang dengan satu amal saja. Kalau hampir konsentrate 3 ni aja, hal lain mereka tak buat dah. Kerana bahawasanya syurga ni ada 100 tingkat. Nabi kata kerana syurga ada 100 tingkat. Bermula barang yang antara tiap-tiap 2 darjat syurga itu seperti barang yang antara langit dan bumi. Itu dia. Syurga ni ada 100 tingkat. Tingkat 1, tingkat 2 tu macam langit dengan bumi. Macam langit dengan bumi. Macam langit dengan bumi. Mereka buat banyak. Biar mereka rajin baca Quran. Biar mereka ni rajin buat umrah. Biar mereka ni rajin berzikir. Bagi mereka buat banyak benda supaya tingkat-tingkat tu dapat diisi. Lagi banyak amalan dia buat, lagi tinggi tingkat yang dia boleh pergi. Jangan bagi tahu benda ni. Bila habang benda mudah, mereka tak buat dah susah. Manusia lagu tu. Dia kata anak hang ada darjah 6 seorang kan tahun ni kan. Dia kata ada ni nak periksa UPSR ni kata. Hang tak bawa pergi kan, dia kata di mana anu boleh duk jampi habis semua getah madam apa ni semua. Bagus dia kata yang tu kira 5A dalam tangan tu. Tunggu lagi. 1000 pi ni tak tahu nak abang. Pasal apa? Pasal duk dengar kata ada satu bagus punya jalan duk ada. Kira kalau buku baca lebih-lebih kurang, sana jampi boleh 5A. Manusia ni bila duk main macam ni punya cerita penuh. Ini yang Nabi SAW kata dekat Muaz bin Jabal. Nabi kata tizat, benda ni jangan pergi buat kalut abang ke orang. Takut mereka tak faham, mereka salah faham. Mereka tak buat dah ibadat lain. Mereka duk buat itu saja. Baik, masalah menyembunyikan ilmu pada tempat-tempatnya itu harus ia, apabila disembunyikan dia itu, memecutkan kepada ibadah dan membanyak-banyakkan dia. Itu dia. Kalau sekiranya sembunyikan ilmu ni boleh menyebabkan orang buat ibadat lebih lagi, maka sembunyi itu tak salah. Dia kata. Macam Nabi suruh sembunyi tadi. Seperti yang tersebut dalam hadis tadi. Dan telah bersabda Nabi SAW, wal firdaus a'lal jannah wa awsatuha wa fawqa zalika arsyur rahman wa minha tafajjaru anharul jannah fa iza sa'altumullah fasaluhul firdaus. Dan satu syurga yang bernama al-firdaus. Nabi beritahu lagi syurga ni dia ada banyak tingkat. Dalam banyak-banyak tu ada satu dia panggil al-firdaus. Itulah yang paling tinggi tingkat daripada syurga. Dan yang lebih elok dan yang lebih bagusnya. Dan di atas itu arsyur rahman. Syurga ni dia bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi Jannatul Firdaus. Lepas Jannatul Firdaus, disitulah arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata. Dan daripada Firdaus itu keluar segala sungai syurga. Maka apabila meminta sekalian kamu kepada Allah di dalam doa kamu, maka mintalah pada Allah dan mintalah syurga Firdaus itu. Itu dia. Tuhan kata minta yang terbaik. Jangan kita, anak kita nak periksa. Kita apa kat dia? Ayah mau, hang dapat 5A. Walaupun kita tahu anak kita ni pada darjah 1 sampai apa periksa yang penghabis hari tu tak pernah 5A. Dia boleh 2A. Alhamdulillah kita sujud syukur sampai nak tunggu buyung. Jadi tak mau belajar lagu mana tau. Dato dapat 2A, alhamdulillah lah seronok.
Tapi tang dia tanya kita, abang ayah mau hang 5A. Sebut hak tinggi, tak dapat hak tinggi bawah sikit pun tak apa. Kalau kita kata kat dia, hang janji lulus sudah, tak ada apa dia. Dalam berdoa kepada Allah pun Allah suruh macam tu. Allah kata kamu kalau nak minta kepada Allah, fa iza sa'altumullah, apabila kamu nak minta kepada Allah, fasaluhul firdaus, minta al firdaus, hak paling tinggi bila kamu minta. Tak dapat bawah sikit tak apa. Tapi minta hak terbaik punya. Rupanya agama ajak macam tu. Masalah dia kata syurga itu luas tingkat-tingkatnya. Sesungguhnya telah lalu beberapa hadis menunjukkan syurga ni bertingkat-tingkat. Maka telah datang pula hadis yang menunjukkan tiap-tiap tingkat itu luas keadaannya. Satu tingkat nak pergi ke 100 itu tiap-tiap satu tu luas. Dan satu daripada hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannah 100 darajah law anna al-alamin ijtama'u fi ihdahunna lawasi'athum. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya syurga itu ada 100 tingkat. Seperti rumah yang berlapis-lapis. Jikalau sekiranya sekalian manusia dan jin berimpun mereka itu dalam satu daripada tingkat syurga itu, tentulah tidak menyempitkan akan mereka itu, bahkan tetap luas dan lapang. Itu dia. Syurga Allah ni ada 100 tingkat. Nabi kata kalau semua manusia daripada Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang penghabis sekali sebelum jadi kiamat, nama kata manusia semua duduk satu tingkat saja. Tak cukup dengan manusia, buh lagi jin, bubuh lagi apa, masuk lagi. Nabi kata surga tu pakat duduk satu tingkat saja tetap luas lagi. Entah nak kata apa. Semua orang ni nama kata manusia ni semua bubuh satu tingkat saja. 100 tingkat ada 99 biang kosong. Semua sekali masuk satu tingkat saja. Dah manusia semua dah masuk dah, jin buh lagi semua bagi ramai dalam tu, masih luas lagi. Nabi kata masih lagi satu orang duduk tak ada siapa kacau. Demikian yang kata syurga Allah Subhanahu wa taala ni sangatlah luasnya. Jadi kawan ada fikir tadi ni dia kata celui ke ada apa fikir. Kalau semua pergi satu tingkat pun luas lagi. Ini kan pula beda-beda duduk. Ada duduk tingkat 1, ada duduk tingkat 2 sampai 100, memang sangat-sangat luas. Begitu dia kata. Kata At-Tirmizi ini hadis qarib. Dan ada tersebut di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Kata dia an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahlal jannah la yatara'una ahlal ghuraf min fawqihim kama yatara'una al-kawkab kama yatara'una al-kawkab ad-durri al-ghabir fil ufuq min al-mashriq ila al-maghrib litafaduli bainahum. Qalu ya Rasulullah tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Qala bala walladhi nafsi biyadi rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ahli syurga itu memandang mereka itu akan tuan-tuan yang mempunyai bilik-bilik dari atas mereka itu, yakni orang yang tinggal di tingkat bawah memandang ke atas. Sangatlah tinggi tingkat yang di atas itu, seperti mana memandang mereka itu akan bintang yang berkelip-kelip di tepi langit daripada sebelah timur dan barat. Itu dia. Yang kata tingkat-tingkat syurga tu, siapa duduk tingkat 1, dia tengok orang duduk tingkat 2, macam kita di dunia hari ni tengok bintang di langit. Duduk nampak tu. Duduk daripada tingkat 1 ni, duduk tengok orang duduk tingkat 2 atas daripada kita satu tingkat ni, duduk tengok nampak lagu bintang tu, duduk berkelip-kelip, teringin lah nak pergi duduk. Jadi lagu tu. Tingkat 1 dengan tingkat 2 pun dah cukup nak membuatkan orang tingkat 1 ni rasa tak sabar nak pergi duduk tingkat 2. Belum lagi orang tingkat 1 dia nampakkan dengan orang yang duduk di tingkat yang 100 tu. Jadi tak boleh tahan. Bila tengok tu, Allahu Akbar. Bulan lepas ada saya ceritakan hadis yang kata kawan masuk neraka minta keluar.
Lepas tu Tuhan kata dia hang janji, kalau aku bagi yang ni jangan nak minta apa dah. Dia kata janji, keluar duduk di pintu neraka. Keluar duduk pintu neraka tu duduk kena wap saja, tak boleh tahan. Lepas tu kata pula kat Tuhan, kata kalau boleh bagi aku beralih bang, tak mau nak tengok pintu neraka. Tuhan kata ni tadi janji tak mau nak minta apa dah, hang minta pula apa punya orang. Lepas Tuhan bagi juga kalih muka dia. Kalih nampak pintu syurga pula dah terbuka balik sana. Minta pula kat Tuhan, ya Allah aku nak pergi pula. Bukan nak minta masuk, pergi bagi duduk depan pintu syurga pun cukup. Ada saya cerita kan? Cerita jangan ulang 2 kali. Jadi nak abang yang tu. Nak abang kata benda ni tak boleh tahan. Bohong aja, tak boleh tahan. Semacam mana kita hari ni tak boleh tahan. Kalau kena neraka tak boleh tahan. Demikianlah kita di akhirat esok. Nampak syurga, tapi saja tak mau masuk ni tak mungkin kita boleh buat. Kita nampak, kita mesti nak masuk. Kita yang di atas dunia yang gagah, berasa kuat, berasa kemah, berasa tak heran kau orang berasa apa ni, Tuhan ambil pergi celok dalam neraka sekali je. Celok masuk, angkat naik, tu lupa habis lah segala kuat, segala senang, segala mewah, segala duit ringgit tu lupa habis lah. Pasal apa? Pasal kena neraka sekali celok je, lupa habis. Macam mana kita tak boleh tahan dengan azab neraka, macam itulah kita tak boleh tahan bila nampak syurga. Kita nak masuk. Kita nampak syurga tu, kita kata tak mau masuk, bohong aja. Kita mesti nak masuknya. Macam mana hadis yang kita cerita bulan lepas. Macam tu. Maka orang yang duduk di tingkat 1 dalam syurga ni, dia tengok syurga atas dia aja. Dia duduk tingkat 1, nampak tingkat 2. Tingkat 2 tu, dia nampak macam bintang duk berkelip di langit. Oh, seronok tengok. Demikianlah benda yang Allah janji nak bagi kepada orang yang beriman ni. Siapa pun tak boleh nak sabang, melainkan perasaan nak masuk tu meluak-luak dalam diri dia. Begitu. Baik, kerana ada berlebih-lebih dan berlain-lainan di antara darjat antara mereka itu. Memang Tuhan buat tak sama. Tak duduk tingkat 1, dia padan dengan tingkat 1 punya perhiasan saja. Hak duduk tingkat 2, dia sesuai dengan orang duduk tingkat 2. Tingkat Tuhan buat tak sama. Memang Tuhan buat tak sama. Begitu. Kata mereka itu, ya Rasulullah, itu tempat-tempat tinggal segala Nabi. Ni kawah ada tengok di atas nampak merelak berkelip-kelip berkilat-kilat ni, depa kata dekat Nabi, depa kata ya Rasulullah, adakah itu tempat tinggal Nabi-Nabi? Maka tiada boleh sampai kepadanya lain daripada mereka itu. Dia kata ni anbiya saja kan, Nabi-Nabi saja kan boleh duduk situ, lain daripada Nabi tak boleh duduk kan? Sabda Nabi bahkan, Nabi kata ya. Demi Tuhan yang diriku dalam tangan kudratnya, iaitu beberapa laki-laki yang percaya mereka itu dengan Allah dan membenar mereka itu akan sekalian pesuruhnya. Nabi kata, dah, hak hang nampak tu baru satu tingkat atas pada hang saja. Hak Nabi duduk lagi atas. Tu yang hang nampak tu satu tingkat atas hang saja. Hang duduk kata dahsyat dah, hang duduk ingat Nabi duduk tentu. Nabi tak duduk tentu. Nabi atas sekali tu. Tentu Nabi kata siapa nak duduk di situ, rijalun amanu billah wa saddaqul mursal. Yang duduk di situ ialah orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah, dan mereka ini adalah orang yang membenarkan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Mereka boleh duduk tingkat yang nampak cantik tu. Begitu hadis dia. Ini kita baca hadis dia. Bab ma jaa fi sifati nisa'i ahli jannah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat-sifat perempuan isi surga. Cerita yang tu pula. Bila kata masuk surga ni, dia ada orang perempuan isi surga sebagai hadiah pada orang-orang lelaki yang masuk surga. Mereka ni orang macam mana? Ketahuilah saudaraku, satu daripada nikmat yang dikurniakan Allah pada orang mukmin apabila masuk surga ialah beberapa banyak perempuan yang jadi penyuka hati dan berpuas nafsu dengan dia. Allah ni dia nak raih naluri manusia. Manusia suka apa? Hak dia suka tu ada di syurga. So, dia antara kesukaan orang laki-laki apa dia? Dia suka orang perempuan. Bukanlah womanizer. Itu teruk sangat. Cuma sukalah kalau kita suami, kita suka isteri kita. Isteri kita tu perempuan lah. Kita suka kat dia. Kerana suka dekat dia lah, apabila dia mati, kita nak kena menikah lain cepat. Pasal kita suka orang macam dia. Ada itu, orang lelaki ni. Dia bagi alasan macam-macam lah. Payah lah, kain baju tak ada, orang basuh lah. Dia padahal sebenar-benarnya pasal dia suka ada orang perempuan seorang dalam rumah dia. Bukan apa sangat, ajar lah tekoh-tekoh lengoh lah, suruh picit-picit sikit, tekoh-tekoh apa. Dah betul lah. Allah dia meraih sifat ni.
Dia nak ra'i sifat ni. Maka orang yang beriman ni bila masuk syurga, Allah sediakan bidadari sebagai orang-orang yang akan menjaga dan menyukakan hati dia dalam syurga. Maka perempuan itu sangatlah cantiknya. Yang kata bidadari ni, cantik. Cukup cantik. Tiada bandingnya di dalam dunia ni. Tak ada banding. Dua abang kata apa ni, yang paling lawa, orang perempuan yang paling lawa dalam dunia ni ialah orang Arab. Dia kata. Ada pula orang yang kata Arab pun tak cukup lawa lagi. Dia kata hang tak pernah tengok perempuan Iran. Dia kata perempuan Iran lagi lawa. Pula kata begitu pula. Dia ni pula kata Iran aku tengok dah tak apa lawa dia dah. Lawa nu aku belah Kashmir nu. Ang cerita lah Kashmir ka, Iran ka, Arab ka, mana Hindustan ka, apa cerita bila tak boleh lawan dengan bidadari dalam syurga. Dia nak abang yang tu. Hak Tuhan sedia di sana nu lagi cantik. Tidak ada tolak bandingnya di dunia. Serta cukup taat. Cantik saja tak cukup lagi. Kalau sekiranya dia buat tak heran kat kita. Orang duk tengok, dia ni bini segak lah. Dia tak tahu kita ni, laki dia ni duk makan hati. Orang tak tahu. Mereka duk sembang saja. Mereka kata bini dia segak. Bukan nak kata aku tak nak tengok segak lagu tu lah. Orang duk sembang. Orang duk ingat kita ni kira heavyweight lah. Orang duk ingat kita ni champion dahsyat lah. Boleh pergi dapat perempuan segak macam tu. Orang tak tahu kita duk makan hati. Pasal apa? Dia tak dengar cakap. Hari-hari orang duk telefon mai kat kita. Dia kata ni minta maaf lah, saya bukanlah nak kacau rumah tangga orang, bukan nak apa. Bunyi pelik ni. Anak abang-abang orang cepat-cepat ni. Dia kata ni minta maaf lah bini cik nama ni lah. Betul? Dia duk kerja di sini kah? Cak silap lah awak. Minta maaf lah saya nak abang. Duk minta maaf. Berapa kali abang lah dia tak. Dia tak boleh tunggu dah. Dia nak dengar ni apa ni, nak main cerita apa. Dia kata ni bini cik ni. Dia main cerita tak elok. Kita dengar ni bukan melupas. Berdarah mambu dah hati ni. Pasal yang kita dengar ni bukan pertama kali. Yang ni kali yang ke-135 kali. Orang duk abang benar ni. Dan kita pun duk keluar pergi dengan selat panjang duk suluh. Tengok memang sungguh. Bila balik rumah kita kata dia ni hang ni apa ni? Hang nak jadi perempuan apa? Kita sampai peranjat tu dah duk cakap dengan dia. Hang nak jadi perempuan apa? Pergi duk buat lagu ni. Hang tak tahu jaga kan? Aku bukan minta hang jaga nama baik aku. Korang-korang hang jaga maruah hang tu sendiri. Kita dah cakap dengan macam tu dah. Kita tengah duk cakap dia keluar start kereta pergi bang. Bukan keluar start kereta pergi. Keluar start kereta pergi bang. Tu pun nak kena tegak bagi jelas juga. Kalau sampai macam tu, segak buat apa? Dan kalau sampai macam tu, segak buat apa? Segak pun tak jadi hak kita. Tapi yang kata bidadari dalam surga ni, segak bukan setakat segak, tidak ada banding di dunia. Bahkan dia kata di sini satu perempuan yang amat taat kepada orang yang dia jaga. Kalau dia jaga kita, dia kira hak kita. Taat dekat kita. Dia punya loyalty, dia very loyal dekat kita. Dia betul-betul kira hak kita. Ini yang Allah bagi di dalam syurga esok. Maka dia ni serta cukup taat. Dia tak kasih ia, melainkan kepada tuannya sahaja. Dia satu orang aja dia jaga. Siapa dia? Siapa tuan dia? Tuhan kata ini tuan hang. Dia jaga contoh. Macam dulu tuan. Dulu orang kata yang taat ni Gurkha lah. Gurkha ni biasa dengar. Gurkha ni dia taat dekat Turki dah. Saya dijemput pergi lama, cerita lama dulu. Pergi ceramah di Brunei. Seminggu duduk di Brunei. Bila hari buat rakaman TV Brunei. Brunei dia pengawal keselamatan yang tempat-tempat pentingnya, dia bubuh orang Gurkha. Dia bubuh Gurkha jadi pengawal. Pasal apa? Pasal taat ni. Hari tu nak pergi buat apa nama di rakaman di TV Brunei. Tak bawa pasport. Pasport tinggal di hotel. Dan sampai-sampai kita pergi dengan kereta kerajaan Brunei punya. Brunei government, BG, pelik dia BG. Kita sampai dengan kereta kerajaan Brunei. Kita sampai di situ. Dia suar tangan, pasport. Dia dah pasport ada di hotel. Kalau kita orang betul. Takkan pergi mana pun nak bawa pasport dan buket. Dia bergerak dengan kereta kerajaan Brunei. Pasport hotel. Pasport. Dia dah. Dia ni tak arti bahasa kan? Pasport, saya tanya dia. Dia kata pasport hotel. Saya kata,
pasport. Yang time nak rakaman ni dah masuk dah. Sini duk pasport lagi. Saya abang dekat yang ada depan nanti bagi satu bodyguard tu ikut kita pergi mana-mana ni. Suruh dia pergi cakap kok bahasa dia ni dia boleh faham. Pasport juga. Dia ni pun kata dia kata ustaz nampak nak kena balik ambil pasport. Oh kacau. Pasal apa tuan-tuan? Pasal arahan daripada atas kata apa? Pasport. Maka dia pun pasport. Apa nak buat? Lalu saya pun ingat saya kata dalam macam ni. Telefon penerbit rancangan duduk ada dalam tu panggil dia keluar mai saya. Panggil. Dia ni pun lari keluar mai dengan apa? Cepat-cepat dia kata time. Dia ni nak masuk tak boleh pasport tak bawa. Dia cakap baru boleh masuk. Bos dah pesan kalau pasport. Tak ada pun pasport. Tak ada pun pasport yang tu yang dia ulang sebut. Itu yang kata taat. Taat dia tak kira dah budi bicara apa pun tak kira. Macam orang hari ni lah jadi ketua jabatan kan. Dia kira general order, dia kira GO. Dalam buku, dalam general order kata, cuti sambilan ni hanya boleh diambil apabila keluarga terdekat. Mati ke apa semua, keluarga terdekat. Buku buat contoh, keluarga terdekat itu ialah siapa? Mak, ayah, bini, anak. Yang tu ya. Dia ni nak pergi ambil cuti sambilan pasal apa? Pasal laki dia nak pergi Mekah. Dia buka buku tengok, oh laki dia tak nak sebut, tak boleh. Hadir kita. Pasal apa? Pasport punya jenis dia. Padahal benda-benda macam tu kadang-kadang boleh bicara lah. Takkan suami pun tak jadi keluarga terdekat, nak jadi keluarga apa dia ni? Dalam tu tak ada tulis, tak apalah, kita faham lah. Itu ceritanya. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bidadari taat. Dia kata, maka kecantikan perempuan-perempuan itu adalah ia tersebut sebagai di dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia an Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mar'ah min nisa'i ahli al-jannah la yura bayadu saqiha min wara'i 70 hullah hatta yura mukhuha. Oh itu dia. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW sabdanya bahawasanya satu orang perempuan daripada perempuan isi surga boleh nampak putih hening betih daripada luar 70 lapis pakaiannya. Nah abang lagu mana? Yang kata bidadari dalam syurga ni, dia pakai baju 70 lapis baju, masih boleh nampak betih dia yang cantik tu. Baju tu baju lagu mana pun tak tahu nak abang. Yang kata betih dia lagu mana pun tak tahu nak abang. Maksudnya apa? Maksudnya ada dalam syurga ni ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Nabi kata mata pun tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tak pernah terlintas dalam hati. Hak ni di syurga. Kita buah kain pelekat cat gajah selai pun tak nampak dah betih kita lagu mana. Lepas jubah pula selai lagi ke atas, tak nampak lah betih dia ni jenis ada bulu, kata bulu kita tak tahu lah. Tapi di syurga esok yang kata bidadari ni pakai baju 70 lapis baju pun masih transparent lagi. Masih can apa? You can see, see through apa dia panggil lah ni. Duk nampak lagi 70 lapis kain tu masih boleh nampak betih dia yang cantik ni. Cuba fikir pun dia boleh gelong gitu kan. Tak boleh nampak pasal benda ni, otak tak boleh fikir, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Benda yang ada dalam syurga ni macam tu. Tapi Nabi SAW dia cuba nak bagi kita nampak yang kata syurga ni tak serupa dengan apa yang kita duk bisa tengok atas dunia. Maka perempuan yang kata isi syurga ni begitu keadaan dia. Yang ni sampai nampak kepada kita akan tulangnya. Lagi teruk lah. Lagi tak boleh fikir. Bukan takat boleh nampak betih dia, boleh nampak tulang dalam betih itu, boleh nampak. Kan ada kawan kata pula, Allah nampak tulang tak elok lah. Elok. Di syurga itu ni dia elok. Bukan lagu atas dunia ni. Atas dunia ni duduk nampak betih kering saja, dia ni tak elok. Dah, ini dia cerita. Ni cerita akhirat punya hal. Kita tak boleh fikir dengan kepala kita lah ni. Maka betapa cantiknya anak bidadari itu dan perempuan-perempuan isi surga itu. Maka tentulah tiada ada bandingnya di dunia ini. Cukup gilang gemilang dengan pakaian perhiasan lebih halus daripada setara dunia. Pakaian yang mereka pakai itu pula, kalau kita biasa tengok kain setara betul ni, yang tu pun tak ada apa.
Sutra syurga ni dia kata lebih halus daripada sutra yang kita dah biasa jumpa aja di dunia. Itu pakaian mereka. Dan lebih hening dan bersih dan bercahaya-cahaya akan pakaian itu. Maka bersabda Nabi SAW, seperti yang di atas itu cukup dibawanya dalil daripada Quran. Dia umai ayat Quran. وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ. Dalam Quran Tuhan kata كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَأَمَّا الْيَاقُوتُ فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ أَدْخَلْتَ فِيهِ سِلْكًا ثُمَّ تَصْفَيْتَهُ لَأُرِيتَهُ مِنْ وَرَائِهِ. Dan bermula kenyataan yang demikian itu dengan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, seolah-olahnya mereka itu, yakni bidadari itu, yakut dan marjan. Yang kata bidadari ini macam batu yakut, macam batu marjan, begitu. Demikianlah tersebut dalam Quran. Maka adapun yakut itu permata merah. Dan dikehendaki di sini iaitu batu permata yang sangat hening, dia kata. Tak tahu nak abang lah macam mana. Cerita bidadari ini macam batu permata, dia kata. Jikalau sekiranya dicucuk, dimasuk padanya benang, diperbuat seperti manik. Kalau boleh jolok benang masuk dalam manik itu, kemudian dilihat akan bersihnya dan heningnya, nescaya engkau nampak akan benang dalam permata itu dari luarnya. Itu dia. Yang tu yang kata tulang dia duk nampak dalam betih dia tu. Umpamanya macam manik, kita jolok benang masuk, nampak benang duk masuk dalam manik itu. Demikianlah transparent. Macam mana tak tahu nak abang? Cantiknya yang kata bidadari yang disediakan di syurga ni. Demikianlah juga otak tulang perempuan-perempuan syurga itu nampak dari luar pakaian dan dagingnya dan kulitnya itu. Nampak cukup cantik. Bawah tu tuan-tuan dia buat mai petikkan daripada At-Targhib wa Tarhib. Dalam At-Targhib wa Tarhib ada satu hadis. Hadis ni bukan hadis yang sahih. Jadi tuan-tuan baca sendirilah hadis tu. Dia cerita lagi dahsyatlah. Tuan-tuan kalau baca kitab-kitab jenis jenis macam ni lah, At-Tarhib wa Targhib, jenis Ihya Ulumuddin sekalipun, dia ada banyaklah hadis-hadis yang tidak sahih ni. Ada hadis maudhu', ada hadis dhaif, ada macam-macam hadis dia masuk dalam tu. Maka hadis-hadis yang macam ni kadang-kadang dia mekaran, dia kuat lagi. Tapi dia bukan hadis yang sahih, yang tidak boleh kita guna untuk berhujah. Jadi baca untuk makluman, untuk dibuat information, makluman, knowledge dekat kita, itu tidak salah. Maksud di bawah ni dia bawa mai satu hadis yang panjang daripada kitab At-Targhib wa Tarhib. Dia nak cerita dalam syurga esok, tempat kita duduk tu saja luas ni sejauh mata memandang. Kemudian pula keliling tempat kita duduk ada 70 jalan, 70 lorong pula dikeliling tempat kita duduk. Tiap-tiap satu lorong kita masuk pi pula, tiap-tiap satu lorong tu ada 70 banglo pula, 70 bilik. Yang tiap-tiap satu bilik tu macam banglo, tiap-tiap satu bilik tu pula ada 70 pintu. Ini ciri-ciri hadis yang dhaif. Dan benda ni kita baca untuk nak memberi, tu yang nama kitab At-Targhib, dia nak bagi kita rasa semangat untuk nak mempertingkatkan amalan. Ini hadis-hadis dia. Ini tuan-tuan boleh baca sendirilah. Sampai muka surat sebelah, muka surat 20. Dia bawa mai cerita-cerita yang seumpama saya sebut tadilah. Dalam syurga ada 70 jalan, tiap-tiap satu jalan 70 bilik, tiap-tiap satu bilik 70 pintu. Dalam tu pula apa ada macam-macam. Dia cerita. Kemudian muka surat 21, insya-Allah kita sambung bulan depan. Muka surat 21 dia kata bab ma jaa fi sifati jima'i ahli jannah. Dia nak cerita pula sifat bersetubuh isi syurga dengan perempuan-perempuannya. Yang ni tuan-tuan kata baca, saya baca. Tuan-tuan kata yang ni mesti bawah umur tak boleh dengar apa, kita timbang lain. Dia nak beritahu kata di antara nikmat yang disediakan dalam syurga itu ialah nikmat jima'. Dan dia cerita hadis. Hadis ini hadis sahih. Ada hadis sahih, ada hadis yang dhaif, ada hadis dia bawa mai. Dia bawa mai. Dan kita akan baca bagaimana yang dikatakan. Bukan dia nak cerita satu-satu detail dah. Dia cuma nak abang kata seumpama tongkat Ali punya cerita macam tu. Kan? Manusia bila masuk syurga ni, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai nak meraih naluri manusia. Naluri manusia ni di antaranya apa yang dia mau di atas dunia, dia mau perempuan.
Di antara benda yang dia mau dekat perempuan tu, selain daripada kasih sayang, selain daripada nak berkongsi hidup, selain daripada apa ni semua, di antaranya dia mau jima. Maka di syurga Allah tidak meninggalkan nikmat ini. Allah menyediakan satu nikmat di syurga. Nikmat itu ialah nikmat jima. Dan diberi kepada orang laki-laki yang menjadi ahli syurga ni, diberikan kepada dia kekuatan berapa kali ganda. Tanpa perlu kepada tongkat ali, tanpa perlu kepada abang boleh, tanpa perlu kepada abang macam-macam tu ada lagi kan. Syurga esok sendiri masuk, Tuhan bagi benda ni. Dan sekaligus dengan itu dia akan cerita dekat kita bila masuk syurga, kalau kita di atas dunia ni ada aib, kita di atas dunia ni ada aib. Contoh aib apa dia? Cacat, tangan kudung ke, kaki capik ke, mata dia sebelah sudah rosak ke. Atas dunia ni apa-apa aib ada dekat kita, rupa tak apa segak ke apa ke, masuk syurga Tuhan dia tacak balik. Orang lah kata tacak, dia tacak balik. Kudung-kudung semua jadi sempurna balik, apa semua, hidung kembang besar semua jadi elok apa, semua dia nanti tacak balik. Kita akan jadi satu orang yang segak dalam syurga. Ini dia akan cerita sekali, dan kita akan baca hadis-hadis dia. Tuan-tuan, benda-benda ni bila kita baca, baru kita tahu mana satu cerita-cerita, mana satu hadis punya cerita. Ini penting, tuan-tuan. Kalau tidak, kita tak tahu. Kita tak tahu ni orang duk abang ni hadis ke ataupun orang cerita saja ke, buat cerita. Kita nak kena tahu betul-betul benda ni hadis punya hal ke, cerita saja ke. Bila kita tahu, kita lebih senang dari segi nak beriman dan nak beramal. Inilah bagusnya yang kata kitab Bahrul Mazi ini, dia adalah himpunan hadis-hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi perbahasan apapun dia balik kepada dalil hadis. Jadi kita dapat benda tu, kita boleh terus yakin dan boleh terus beramal dengan dia. Pasal apa? Pasal dia sabit daripada hadis Nabi SAW. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih, kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.